Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali dalam Semasa 4. 1,136 jururawat Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berstatus lantikan kontrak diserap ke pelantikan tetap mulai suku keempat 2022 dan suku pertama 2023. Manakala proses perakuan pelantikan ke jawatan tetap bagi 2,804 jururawat swasta berstatus kontrak dan masih lagi berkhidmat di KKM akan dibuat secara berfasa kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, KKM sedang melaksanakan langkah penawaran kenaikan pangkat ke grade U42 kepada 110 jururawat yang memiliki ijazah sarjana muda kejururawatan yang diiktiraf oleh kerajaan dan memenuhi syarat tempoh perkhidmatan sebagaimana syarat iklan. Tawaran melibatkan 50 jururawat grade U32 dan 60 jururawat grade U36 akan dibuat pada 17 Oktober 2022. Manakala 49 jawatan jururawat grade U41, 42, 44 akan diisi menerusi pengambilan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pada suku pertama tahun 2023. Katanya secara keseluruhan sebanyak 226 jawatan jururawat grade U41, 42, U44 diwujudkan dalam tempoh 2023 hingga 2025. Ia tidak termasuk pewujudan sebanyak 7,434 jawatan jururawat grade U29, U32 dan U36 dalam tempoh yang sama. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong memaklumkan mesyuarat Kabinet sedang membincangkan persediaan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan persiapan menghadapi bencana banjir. Beliau yang juga Presiden MCA berkata apa sahaja keputusan berkenaan pilihan raya akan diterima sekalipun berdepan kemungkinan banjir berikutan amaran dikeluarkan Jabatan Meteorologi Met Malaysia sebelum ini. Sehingga kini 6,010 pusat pemindahan sementara telah diwartakan sebagai persediaan awal menghadapi bencana itu. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan pilihan raya diadakan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Beliau berkata demikian dalam pertemuan bersama media pada program Misteri Shopper Audit Kesediaan dan Siap Siaga Stesen Akses Ajuran Prasarana. Rundingan penubuhan jawatankuasa pilihan khas bagi menjalankan kajian dan cadangan terhadap enakmen anti lompat parti di peringkat Dewan Negeri Johor ditolak. Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkashi berkata, rundingan tidak dipersetujukan hasil undian yang dibuat semasa mesyuarat ketiga persidangan pertama Dewan Negeri Johor ke-15. Undian tersebut menyaksikan 37 ahli Dewan Negeri Johor dari Barisan Nasional tidak bersetuju, manakala 13 adun pembangkang setuju sementara 2 adun tidak mengundi dan 3 adun tidak hadir. Rundingan dibawa adun Skudai Marina Ibrahim dan disokong adun Bukit Batu Chong Sen Sen. Undian dibuat selepas perkara itu dibahaskan 2 wakil adun Kerajaan Johor, adun Mahkota Datuk Sharifah Azizah Datuk Said Zain dan adun Pemanis Anwar Abdul Manap. Sementara pembangkang diwakili adun Bukit Batu Ching Sen Sen dan adun Puteri Wangsa Amira Aisyah Abdul Aziz. Jelas Anwar Abdul Manap, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 sudah dibentang, dibahas dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 28 Julai lalu sebelum dibahas di Dewan Negara pada 16 Ogos dan diluluskan. Ia mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 31 Ogos dan diwartakan pada 6 September. Justru rang undang-undang ini sudah lengkap dan kajian hanya membuang masa. Saudara, laporan itu mengakhiri Semasa 4. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.